Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhajir Asami langsung dari Parlimen. Baik, seperti biasa persidangan pada hari ini dimulakan seperti biasa di antara persidangan Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Untuk pengetahuan anda, persidangan kedua-dua Dewan ini berjalan serentak sejak 8 Disember yang lalu berikut jadual yang telah ditetapkan di bawah aturan urusan mesyuarat. Dan untuk pengetahuan anda juga, persidangan Dewan Rakyat akan berakhir pada minggu ini, iaitu pada hari Khamis ini, selepas semua usul-usul ataupun rang undang-undang selesai dibahaskan. Baik, hari ini Isnin 13 Disember 2021, seperti biasa persidangan di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Baik, bagi Dewan Rakyat seperti biasa persidangan pertanyaan-pertanyaan jawab lisan dan diikuti dengan perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 yang terakhir untuk hari ini, di mana ia akan diputuskan sama ada undi belah bagi ataupun melalui undian suara apakah rang undang-undang perbekalan 2022 ataupun belanjawan 2022 akan diluluskan selepas hampir 27 kementerian membahas dan menggulungkan peruntukan yang telah diperuntukkan di bawah kementerian masing-masing. Jika kita lihat pada minggu lalu, iaitu 9 Disember, giliran Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri di bawah Kepala Bekal B60 dan juga B62 telah pun diluluskan jumlah peruntukan yang telah diperuntukkan bagi kedua-dua kementerian. Dan hari ini, hari terakhir bagi perbahasan rang undang-undang tersebut adalah giliran kementerian yang ke-26, iaitu Kementerian Pendidikan, dan kementerian yang terakhir iaitu kementerian yang ke-27, Kementerian Pengajian Tinggi di bawah Kepala Bekal 63 dan B64. Baik, antara pertanyaan-pertanyaan jawab lisan untuk hari ini akan dimulakan oleh Ahli Parlimen Setiu, iaitu Syarif Zulkarnain Abdul Kadir, yang minta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan apakah perancangan kementerian untuk membantu pembangunan industri angkasa negara, dan seterusnya menarik pelaburan dari luar agar terlibat dalam sektor angkasa negara bagi melengkapkan ekosistem angkasa negara. Seterusnya, soalan kedua daripada Ahli Parlimen Wangsa Maju, Datin Paduka Dr. Tan Yee Kiew yang minta Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyatakan projek dan program untuk meningkatkan daya saing industri halal bagi merebut peluang pasaran halal yang lebih besar, seperti mana disebutkan dalam rancangan Malaysia ke-12 sebagai strategi untuk merangsangkan ekonomi negara, dan menyatakan jumlah peruntukan yang telah diberikan untuk program-program dan juga projek-projek tersebut. Dan seterusnya, soalan yang ketiga oleh Ahli Parlimen Sikh yang meminta Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi menyatakan langkah menaikkan industri getah dan pendapatan penerus getah dengan kewajaran menaikkan harga lantai insentif pengeluaran getah IPG dari RM2.50 kepada RM3 sekilogram. Baik, itu merupakan antara soalan-soalan di bawah aturan urusan mesyuarat bagi Dewan Rakyat. Kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, anda boleh melayari laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi pautan yang tertera di kaca TV anda. Di laman sesawang tersebut, anda mempunyai pilihan sama ada anda ingin menonton atau mengikuti persidangan Dewan Negara ataupun persidangan Dewan Rakyat. Baik, antara soalan-soalan di bawah Dewan Negara pula, iaitu soalan pertama oleh Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna menyatakan langkah-langkah kementerian bagi menangani isu harga ikan siakap. Baik, seperti yang anda saksikan sebentar tadi, itu adalah soalan yang kedua yang telah dibangkitkan di Dewan Rakyat oleh Ahli Parlimen Wangsa Maju, Datin Paduka Dr. Tan Yee Kiew kepada Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyatakan projek dan program untuk meningkatkan daya saing industri halal bagi merebut peluang pasaran halal yang lebih besar, seperti mana yang disebutkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12, dan soalan tersebut telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Dato' Lim Bah Hong. Baik, kita akan bergerak ke Dewan Negara sebentar, di mana ketika ini di soalan yang keempat yang telah pun dibangkitkan oleh Senator Khairil Nizam Khairuddin yang minta Menteri Pengajian Tinggi menyatakan program dan inisiatif yang boleh dilaksanakan oleh pihak kementerian bagi meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan dalam negara kita pasca pandemik COVID-19, dan soalan ini ketika ini sedang dijawab oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Ahmad Masrizal. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Negara. Pada tamat pengajian. Yang kedua, pihak kementerian juga dalam usaha untuk memastikan bahawa graduan-graduan ini memiliki peluang untuk bekerja dalam setiap sektor atau industri yang telah apabila mereka telah pun menamatkan pengajian, maka pihak kementerian telah melaksanakan program yang dikatakan program latihan berbentuk reskilling dengan izin dan juga upskilling melalui inisiatif penjana KPT CAP dan juga pensijilan profesional melalui penjana KPT PACE.
Untuk makluman semua, sehingga 30 November 2021, seramai 14,884 graduan yang telah menerima latihan ini telah mendapat penempatan pekerjaan atau menjana pendapatan melalui inisiatif yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga, bagi memastikan bahawasanya jikalau graduan kita mendapat keputusan yang tidak memuaskan, berada di bawah paras yang sepatutnya ataupun dengan izin dipanggil low achiever, makanya KPT telah pun melaksanakan satu program intervensi yang dipanggil sebagai program intervensi kebolehpasaran graduan. Program ini memberikan nilai tambah kepada graduan yang dikenal pasti rendah kadar kebolehpasarannya, iaitu daripada tahap CGPA 3.3 ke bawah atau daripada program-program pengajian yang rendah kadar kebolehpasarannya, iaitu kadar kebolehpasaran graduan ini 50% ke bawah. Program ini turut menawarkan jaminan pekerjaan kepada peserta sebaik sahaja mereka menamatkan latihan. Dan pada tahun 2020 dan 2021, seramai 1,975 graduan telah mendapat penempatan pekerjaan melalui program ini. Yang keempat, satu lagi, iaitu pihak kementerian telah melaksanakan apa yang dipanggil sebagai Structured Internship Program atau SIP, yang mana program ini merupakan penempatan pelajar untuk latihan industri secara berstruktur dan seterusnya ditawarkan penempatan di industri secara kekal selayaknya. Dan sebanyak 21 industri telah menawarkan penempatan kepada 2,968 pelajar pada tahun akhir sehingga sesi September 2021 untuk jalani latihan industri dan sekaligus menawarkan penempatan pekerjaan. Sehingga 30 November 2021, seramai 776 orang pelajar telah pun dapat menerima tawaran pekerjaan secara tetap di industri ini. Akhir kata daripada saya, ingin saya nyatakan di sini bahawasanya kerajaan begitu serius untuk memastikan bahawasanya kita memberikan yang terbaik kepada pelajar dalam usaha untuk memastikan aspirasi keluarga Malaysia ini dapat kita jayakan dengan sebaik yang mungkin apabila mereka tamat pengajian nanti. Terima kasih. Soalan tambahan. Sila. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Seperti mana kita tahu, kalau dilihat sekarang ini, pihak industri juga menekankan tentang aspek kemahiran, bahasa, skill komunikasi dan teknik penyelesaian masalah kepada para graduan kita. Soalan saya kepada pihak kementerian ialah, apakah pihak kementerian mengetahui tentang permasalahan ini dan apakah metod ataupun penyelesaian kepada masalah ini dengan izin closing the gaps, dan barangkali apakah pihak kementerian boleh memanjangkan tempoh industri kepada adik-adik graduan kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang kita ambil maklum dan kita tahu berkenaan sedar dengan perkara ini, dan saya merasakan bahawasanya insya-Allah selepas daripada kita betul-betul membuka universiti ini secara sepenuhnya kepada pelajar, saya yakin bahawasanya perkara ini akan diambil perhatian. Sektor industri sekarang sudah mula berkembang dan juga peluang-peluang pekerjaan sudah bermula kembali kepada pasaran sekarang ini, dan kita hanya perlu memastikan bahawasanya pelajar kita, graduan kita ini sentiasa positif untuk meneruskan kehidupan selepas tamat pengajian. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Razali bin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri, terlebih dahulu saya juga nak ambil kesempatan untuk mewakili Majlis Senator Malaysia untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker kerana dianugerahkan ijazah kreatif kedoktoran seni kreatif. Alhamdulillah, terima kasih. Agenda yang besar ini Tan Sri boleh bawa ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah. Terima kasih. Jadi soalan saya nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Ketua, terima kasih kepada Datuk Razali, Senator Datuk Razali atas soalan yang diberikan pada pagi ini. Tan Sri Yang Ketua, kerajaan sekarang ini telah dan sedang melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memulihkan ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 di samping melindungi nyawa dan kehidupan rakyat. Antara inisiatif utama pada tahun 2021 untuk merangsang semula ekonomi negara, membantu rakyat yang terjejas dan memastikan kelangsungan perniagaan adalah pelaksanaan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau lebih dikenali sebagai akronimnya PERMAI, dan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi Pemerkasa dan Pemerkasa Plus, dan pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi Pemulih. Bagi 4
pakej rancangan ekonomi tersebut, sehingga 30 November 2021 tahun ini, sebanyak 156.18 bilion daripada 225 bilion yang diperuntukkan telah dibelanjakan bagi merangsang semula ekonomi negara, membantu rakyat yang terjejas dan memastikan kelangsungan perniagaan. Berikutan pelaksanaan pelbagai pakej pelan dan bantuan berkenaan, trend pemulihan ekonomi telah dapat dilihat di mana ekonomi negara telah berkembang sebanyak 3% pada 9 bulan pertama pada tahun 2021 berbanding penguncupan sebanyak 6.4% dalam tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Dan kebenaran merentas negeri dan pembukaan semula hampir ke semua sektor ekonomi dan penyambungan semula kebanyakan aktiviti sosial di bawah Pelan Pemulihan Nasional PPN susulan kemajuan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK telah meningkatkan permintaan domestik serta mendorong sentimen positif dalam kalangan perniagaan dan juga pengguna. Indeks sentimen pengguna contohnya telah melonjak kepada 101.7 mata pada suku ketiga 2021 berbanding 64.3 mata pada suku tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah jualan kenderaan juga turut melonjak, meningkat sebanyak 10% tahun ke tahun pada bulan Oktober 2021 dan indeks pengurus pembelian atau lebih dikenali dengan akronimnya PMI pembuatan Malaysia pula melonjak kepada 52.2 mata pada bulan yang sama berbanding 48.1 mata pada bulan September 2021. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ada sikit soalan tambahan yang berhormat Tan Sri Speaker. Saya melihat dalam keadaan sekarang. Jadi soalan tambahan saya, bolehkah kementerian memastikan di bawah Majlis Tindakan Sara Hidup untuk mencari jalan penyelesaian secara segera dalam kita sekarang menangani kos sara hidup yang sangat tinggi, harga barang melambung naik sesuka hati walaupun kita ada penguatkuasaan. Kartel juga Tan Sri bermaharajalela dan ini semua ni membebankan rakyat. Saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan. Silakan, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Senator atas soalan susulan. Kita mengambil maklum tentang kegugasaran Yang Berhormat Senator tentang harga barang dan sebagainya. Tapi mungkin saya bagi sedikit lagi mungkin summary tentang keadaan ekonomi negara. Keluaran dalam negara kasar KDNK yang benar mencatatkan pengucupan selama 4.5% dalam tempoh suku ketiga 2021 disebabkan oleh pelaksanaan langkah pembendungan pandemik yang lebih ketat termasuk PKPD di sebahagian besar kawasan Lembah Kelang susulan peningkatan kes dan ancaman varian baru COVID-19 yang lebih berbahaya. Dan berdasarkan pada data KDNK bulanan, prestasi pada bulan Julai merosot dan ketara sebanyak 76%, menyusut sebanyak 47% pada bulan Ogos berikutan pelaksanaan PPN fasa 1 dan 2 di seluruh negara. Secara keseluruhan, pertumbuhan KDNK dari Januari hingga September kembali berkembang kepada 3% bandingan penyusutan sebanyak 60% dalam tempoh masa yang sama. Dan dari sudut permintaan juga, permintaan domestik merosot sebanyak 4.1% suku ketiga 21 berikut pelaksanaan semula langkah pembendungan pandemik. Walaupun ekonomi negara mengalami penguncupan suku ketiga 21, prospek ekonomi negara sebenarnya semakin baik bermula Oktober 2021 dan dijangka mampu mencapai pertumbuhan antara 3 hingga 4%. Dan kerajaan akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik terkini dengan teliti bagi mengenal pasti. Tan Sri Speaker. Saya tanya berkenaan dengan Majlis Tindakan Sara Hidup. Timbalan Menteri dah saya tersasar ataupun Timbalan Menteri yang tersasar ni? Soalan. Dia kadang-kadang dua-dua tersasar. Jadi Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh ambil sedikit pemerhatian semula agar dapat isu yang dibangkitkan itu dijawab. Kalau melibatkan data, mungkin boleh minta tempoh. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Kita ambil maklum, tetapi kita cuma berkongsi juga kalau kita lihat secara keseluruhannya
dalam keadaan biarpun headline inflasi kita sebenarnya menurun. Dan inflasi ini di seluruh dunia menghadapi inflasi. Tetapi dia ada dua, core inflation dan headline inflation. Headline inflation kita ni sebenarnya menurun over time, biarpun harga barang naik. Dan saya cuma ingin memaklumkan bahawa prospek ekonomi ke depan ini akan bertambah baik. Dan yang penting sekarang ni kita macam mana kita membesarkan KDNK kita supaya kita boleh mengurus ekonomi kita dengan lebih baik secara keseluruhannya. Biarpun harga barang naik bukan saja di sini tapi di seluruh dunia. Terima kasih. Baiklah. Kadang-kadang dia macam tembak itik kena ayam. Jadi pagi ini saya fikir yang Muhammad Datuk Razali tembak itik, separuh ayam yang kena. Minggu depan mungkin dapat kita penjelasan yang lebih jitu. Alhamdulillah, kita pergi pada soalan nombor 6. Tuan Balasubramaniam. Salam sejahtera, Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Nombor 6. Tuan Yang-Pertua, setelah lama terjejas ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pengumuman beberapa kelonggaran selaras dengan kemudahan bagi individu yang sudah menerima vaksinasi lengkap amat dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Kelonggaran tersebut termasuklah kebenaran aktiviti pelancongan dalam negeri yang sama, melibatkan inap desa dan hotel untuk mereka menetap di negeri dalam fasa 2 PPN dan seterusnya pada 9 Ogos 2021 telah memberikan sedikit kelegaan buat pihak industri pelancongan dan perhotelan, khususnya berikutan penutupan sektor itu sebelum ini. Perkembangan positif dapat dilihat apabila data oleh Persatuan Hotel Malaysia (MAH) melaporkan purata kadar penghunian dengan izin average occupancy rate AOR alih-alihnya meningkat kepada 21.04% pada bulan Ogos 2021 dan 28.77% pada bulan September 2021 berbanding dengan 18.52% pada bulan Mei 2021 dan juga 16.38% pada bulan Jun 2021. Trend ini semakin baik apabila kerajaan mula membenarkan aktiviti pelancongan rentas negeri bermula 11 hari bulan Oktober 2021. Ini dapat dilihat apabila data yang sama menunjukkan kadar AOR terus meningkat masing-masing kepada 42.46% pada bulan Oktober 2021 dan 44.64% pada bulan November 2021. Sebagai perbandingan data oleh MAH menunjukkan bahawa kadar AOR pada tahun 2019 iaitu sebelum penularan COVID-19 adalah 59.99%. Maka mengambil kira bahawa sempadan antarabangsa negara yang masih belum dibuka secara sepenuhnya untuk tujuan pelancongan serta rakyat dalam negara yang mula menyesuaikan diri dengan melancong dengan norma baru, angka ini adalah satu permulaan yang baik. Seperti yang dinyatakan tadi, rakyat Malaysia kini sudah mula menyesuaikan diri dengan gaya hidup norma baru, pembangunan prosedur operasi standard oleh kerajaan dalam melakukan aktiviti-aktiviti digunakan bukanlah untuk membebankan rakyat, malah untuk memastikan keluarga Malaysia dapat bersama-sama memendung penularan COVID-19. Keluarga Malaysia juga kini bijak menilai dan mengambil cakna sekiranya terdapat ketidakpatuhan prosedur operasi standard dengan izin dengan melahirkan rasa kebimbangan dan juga melaporkan kepada pihak berkuasa. Justru itu, prosedur operasi standard yang dibangunkan dapat membuat pengunjung hotel dapat melancong dengan penuh yakin terhadap keselamatan mereka, seterusnya dapat menggunakan premis penginapan pelancong tanpa rasa bimbang. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTEK) akan giat meneruskan promosi dan inisiatif dalam terus merancangkan lagi industri pelancongan negara sama ada domestik maupun menyambut kehadiran pelancong asing ke negara kita tidak lama lagi. Terima kasih. Silakan. Taman saya, Tan Sri Yang Di-Pertua. Adakah kerajaan ada perancangan untuk mengkaji semula pengenaan cukai hiburan sebanyak 25% ke atas taman tema seluruh negara? Sekian. Timbalan Menteri. Terima kasih kepada soalan susulan tadi. Ini merupakan satu soalan yang rumit. Saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Untuk makluman ahli yang berhormat, Akta Duti Hiburan 1953 dan perkara mengenai penggunaan duti ini adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan.
Sehubungan itu, dalam hal ini, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK tidak mempunyai sebarang kuasa atau pengenaan duti hiburan tersebut. Walau bagaimanapun, kementerian ini akan memperhalusi perkara tersebut dengan mengambil kira bahawa industri pelancongan masih dalam tempoh pemulihan dan seterusnya membawa untuk perbincangan lebih lanjut bersama Kementerian Kewangan demi meringankan beban penggiat tema ini. Akta Duti Hiburan ini adalah akta yang lama, akhir pada tahun 1953 dan ianya diguna pakai pada tahun 1973 bertujuan pemakaian meliputi Sabah dan Sarawak dan seterusnya pindaan dilakukan pada tahun 2001. Tapi perlu ditekankan bahawa satu jawatan kuasa juga telah ditubuhkan yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Perundingan Akta Duti Hiburan yang berfungsi sebagai satu medium perbincangan antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Ketetapan Majlis Kewangan Negeri pada 28 Disember 1999 telah bersetuju dengan penetapan kadar duti 25% ke atas jenis hiburan dan juga bayaran yang menggunakan tiket. Maka baru-baru ini kita telah tahu bahawa di negeri Pahang dan juga sebagainya, mereka telah pun mahu mengenakan 25% duti hiburan ini. Namun demikian, mereka bolehlah memohon kepada Kementerian Kewangan kerana Menteri Kewangan mempunyai kuasa untuk memberikan pengecualian dan juga sebagainya yang pernah lakukan sebelum ini. Terima kasih. Puan Fadlina binti Datuk Siddiq. Terima kasih Tan Sri Yang Betul. Soalan saya nombor 7. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, pertamanya saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Puan Fadlina Datuk Siddiq di atas pertanyaan yang dikemukakan. Tan Sri Yang di-Pertua, Institut Diplomasi dan Hubungan Luar atau juga dikenali sebagai dengan izin di Institute of Diplomacy and Foreign Relations IDFR sekarang berusia 30 tahun setelah ditubuhkan pada 1 Julai 1991 di bawah Jabatan Perdana Menteri susulan keputusan Kabinet. Pada 27 Mac 2001, IDFR secara resminya telah menjadi pusat latihan di bawah Kementerian Luar Negeri, KLN. Secara dasarnya, IDFR bertanggungjawab untuk mengendalikan program-program latihan diplomatik serta latihan kemahiran profesional dalam bidang diplomasi dan hubungan antarabangsa kepada pegawai-pegawai diplomatik Malaysia dari KLN, kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Untuk maklumat yang berhormat, semua diplomat Malaysia serta pegawai-pegawai dari agensi kerajaan yang akan berkhidmat di luar negara diwajibkan untuk menghadiri kursus-kursus tertentu anjuran IDFR. Contohnya bagi pegawai-pegawai dari KLN, satu program sepenuh masa selama 6 bulan telah diwajibkan sebelum mereka ditugaskan di luar negara. Program intensif ini dinamakan sebagai Diploma Diplomasi atau dengan izin Diploma in Diplomasi DID. Selain itu, bakal-bakal Ketua Perwakilan Malaysia juga dikendaki menghadiri kursus pra-penempatan khas anjuran IDFR. Manakala bagi pegawai-pegawai agensi lain pula, kursus pra-penempatan untuk pegawai dan pasangan di bawah sistem pentadbiran kerajaan Malaysia di luar negara atau SPKM turut dilaksanakan. Ini merupakan satu kursus intensif bagi mendedahkan mereka berkenaan hala tuju dasar luar negara Malaysia dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan semasa bertugas di luar negara. Dasar luar Malaysia adalah dibentuk dan diselaras oleh KLN. Dalam hal ini, IDFR sebagai agensi dan bahagian lain di bawah kementerian turut menjalankan pelbagai aktiviti dan program yang mendukung serta mengukuhkan dasar ini. Selain itu, IDFR juga menyediakan kertas-kertas penyelidikan dan analisis yang mengupas isu-isu diplomasi dan hubungan antarabangsa untuk bacaan dan rujukan pegawai kementerian dari masa ke semasa. Di samping itu, IDFR juga memainkan peranan menjadi penghubung antara bidang akademia dan bidang diplomatik melalui kerjasamanya dengan universiti, institusi.
Baik, seperti yang anda saksikan sebentar tadi, itu adalah soalan 7 di Dewan Negara yang telah dibangkitkan oleh Senator Fadlina Datuk Siddiq meminta Menteri Luar menyatakan peranan Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR dalam melatih, menyelidik serta memperkukuhkan dasar serta polisi diplomasi dan hubungan antarabangsa dengan misi khas untuk mempertingkatkan profesionalisme para pegawai diplomatik. Dan soalan ini sedang dijawab oleh Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Kamarudin Jaafar. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat. Seperti yang anda saksikan sebentar tadi, itu merupakan persidangan Dewan Rakyat di mana selesainya pertanyaan jawab lisan ahli parlimen daripada Jelutong dan juga Padang Serai telah mewujudkan satu usul untuk diperbincangkan berkenaan dengan SOP sambutan Hari Taipusam dan juga Chingay pada tahun 2022. Selain itu juga ahli parlimen Bayan Baru turut mempersoalkan SOP berkenaan dengan perjalanan persidangan Dewan Rakyat pada masa akan datang. Dan selepas ini dijangka akan disambung semula perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 atau belanjawan 2022 peringkat jawatankuasa kerana hari ini hari terakhir bagi membahaskan rang undang-undang tersebut dan diputuskan sama ada ia diluluskan atau tidak diluluskan di persidangan Dewan Rakyat. Dan hari ini juga adalah giliran dua kementerian selepas hampir 27 kementerian telah membahas dan menggulungkan peruntukan di bawah kementerian tersebut. Pada hari ini adalah Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi di bawah kepala bekal B63 dan B64. Baik, berbalik pada pertanyaan jawab lisan pada hari ini, antara pertanyaan jawab lisan di Dewan Rakyat yang menarik perhatian adalah soalan pertama berkenaan dengan industri angkasa negara. Dalam membangunkan industri angkasa negara, kerajaan menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sedang membangunkan satu rangka tindakan sektor angkasa yang komprehensif, iaitu Malaysian Space Exploration 2030 ataupun Malaysian SpaceX 2030. Rangka tindakan tersebut menggariskan strategi untuk tempoh 10 tahun bagi memacu pertumbuhan sektor angkasa negara dan mewujudkan ekosistem angkasa negara yang mampan. Jelas Timbalan Menteri MOSTI Datuk Ahmad Amzal Hashim yang juga selaras dengan pelaksanaan dasar angkasa negara atau lebih dikenal sebagai DN 2030, khususnya teras keempat iaitu menyumbang kepada ekonomi dan kesejahteraan negara. Tambah beliau lagi di bawah Malaysian SpaceX 2030, MOSTI melalui Agensi Angkasa Malaysia MAISA akan membangunkan pelan strategi industri angkasa 2030. Pelan berkenaan menetapkan matlamat, fokus dan keutamaan pelbagai aktiviti teknologi angkasa bagi memacu industri angkasa tempatan agar menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing. Datuk Ahmad Amzal menjawab pertanyaan ahli Parlimen Setiu Syakul Zulkarnain Abdul Kadir. Baik, di Dewan Negara pula, antara pertanyaan jawab lisan yang menarik perhatian adalah berkenaan dengan pengurusan pandemik COVID-19 dalam negara. Kerajaan akan menggunakan kaedah yang dinamik dalam menguruskan pandemik COVID-19 dalam negara. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, pendekatan itu dilaksanakan bagi menyesuaikan keadaan semasa, terutama kemunculan varian-varian baru COVID-19 yang lebih berbahaya. Tambah pihak KKM juga sudah merangka strategi pengujian COVID-19 kebangsaan yang komprehensif merangkumi keperluan menjalankan ujian saringan COVID-19 secara umum ketika negara beralih ke fasa endemik. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Lim Hui Ying yang meminta kerajaan menjelaskan perancangan kerajaan dalam berdepan varian-varian baru COVID-19 yang lebih agresif. Baik, jika kita lihat perkembangan di Dewan Negara akan membahaskan usul-usul yang telah pun diluluskan di Dewan Rakyat dan sekiranya usul tersebut atau rang undang-undang tersebut telah pun diluluskan di Dewan Negara, maksudnya ia akan diwartakan. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Negara atau Dewan Rakyat, anda boleh melayari laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my dan juga pautan-pautan yang tertera di kaca TV anda. Sekian saja langsung dari Parlimen, saya Muhajir Asami, salam hormat.